Ketegangan antara Turki dan Greece semakin memuncak tahun ini dengan pasukan pengawal pantai Turki kini menuduh kapal-kapal Greece melepaskan tembakan ke arah kapal kargo milik Ankara di Laut Aegean. Menurut kenyataan dikeluarkan kerajaan Turki, tiada kematian dilaporkan dalam insiden tersebut yang berlaku di sebuah lokasi sekitar 20.3 km ke barat daya Pulau Bozkada di negara itu. Menurut laporan, 2 kapal pengawal pantai Turki melalui kawasan tersebut dan beberapa bot milik Greece melancarkan apa yang disifatkan oleh Ankara sebagai tembakan menyerang. Pengawal pantai Turki juga mendedahkan sebuah video yang memaparkan terdapat lubang peluru pada tingkap dan siling kapal kargo milik negara itu. Turki mendakwa bahawa Greece telah membina kehadiran tentera di mana melanggar perjanjian antarabangsa yang menjamin status tidak bersenjata di Kepulauan Aegean. Sementara itu, Greece berpendapat bahawa Turki telah sengaja menyalah tafsirkan perjanjian itu sambil menambah bahawa ia mempunyai alasan undang-undang untuk mempertahankan dirinya. Pada akhir April lalu, kedua-dua sekutu NATO itu masing-masing nampaknya saling menuduh antara satu sama lain tentang pelanggaran ruang udara di Laut Aegean. Greece memaklumkan kepada NATO tentang beberapa siri penerbangan di Laut Aegean oleh jet pejuang Turki, manakala Turki pula bertindak balas dengan mengatakan bahawa Greece adalah orang yang menghasut ketegangan dengan melakukan penerbangan provokatif berhampiran pantai Turki. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat ketegangan yang berlaku antara Turki dan Greece. Teruskan menonton. Dunia hari ini seperti tidak berkesudahan dengan konflik dan peperangan. Di segenap pelosok dunia, terdapat sahaja konflik dan peperangan. Konflik di Asia Barat seperti Palestin, Israel, Syria, Yaman, Iraq, pertelagahan negara-negara Arab, normalisasi hubungan UAE, Israel, Libya, konflik Laut Cina Selatan, pertumbungan Amerika Syarikat dan China, konflik empangan Sungai Nil Biru, Kashmir, Sudan, rampasan kuasa di Mali, penghapusan etnik Rohingya maupun pertemuan kaum dan bangsa. Kesemua peristiwa dan konflik tersebut seolah-olah menguatkan lagi teori pakar-pakar dan penganalisa politik antarabangsa bahawa dunia sudah hampir kepada pertembungan besar yang mampu merosakkan serta menghancurkan ketamadunan manusia ketika ini akibat daripada sikap dan kegairahan segelintir manusia. Di sebalik kehangatan kesemua peristiwa dan konflik tersebut, timbul satu konflik yang tidak dijangka oleh mana-mana negara di dunia, iaitu konflik di timur Laut Mediterranean, iaitu antara Turki dan Greece. Latar belakang konflik. Konflik tersebut tercetus apabila Turki memulakan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterranean, terutamanya di sepadan lautan kedua-dua negara. Greece menuduh Turki telah menjalankan eksplorasi minyak dan gas melewati sepadan lautan di negaranya, dan dari situ bermulalah pertikaian di antara Turki dan Greece yang saat ini telah memasuki fasa di mana kedua-dua negara seperti telah bersiap sedia untuk bertembung dari segi ketenteraan jika tiada penyelesaian dicapai di meja rundingan. Baik Turki maupun Greece kini telah memulakan latihan ketenteraan di lautan, udara maupun darat. Turki boleh dikatakan sebagai satu kuasa dunia yang telah mula meningkat naik, menjalankan latihan ketenteraan secara bersendirian, manakala Greece pula mula mendapat sokongan Perancis, Mesir dan UAE dan mula menjalankan latihan ketenteraan bersama negara-negara tersebut. Menariknya, pertembungan Turki dan Greece ini dicampuri oleh Perancis yang sudah seperti menjadi sekutu kuat Greece. Situasi tegang ini telah menarik Kesatuan Eropah sekali dalam pertembungan ini, di mana Kesatuan Eropah juga pernah memberi amaran kepada Turki agar menghentikan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterranean atau mereka akan berhadapan dengan sekatan. Walaupun berhadapan dengan ancaman dan amaran daripada Perancis maupun Kesatuan Eropah, Turki tetap meneruskan eksplorasi tersebut tanpa mempedulikannya. Perebutan Laut Aegean. Laut Aegean yang menjangkau lebih 200 km persegi merupakan benteng memanjang dari Laut Mediterranean. Ia terletak di lembangan Mediterranean Timur dengan semenanjung Greece di baratnya dan Anatolia yang terdiri daripada bahagian Asia Turki di timurnya. Terdapat lebih daripada 1,000 pulau di Laut Aegean, hampir semua berdekatan Greece dan beberapa dalam jarak 2 km dari tanah besar Turki atau pantai barat Turki. Greece dan Turki telah menjadi musuh serantau dalam pelbagai isu mengenai Laut Aegean sejak 1970-an lagi, apabila kedua-duanya menegaskan tuntutan saingan ke atas sepadan mereka di laut. Kerumitan isu di bawah undang-undang antarabangsa kini diburukkan lagi dengan masalah kekurangan diplomasi antara kedua-dua belah pihak. Kedua-dua sekutu NATO itu masih dalam pertikaian mengenai pulau-pulau di Laut Aegean, khususnya apabila Turki menolak apa yang disebutnya sebagai ketenteraan di beberapa pulau oleh Greece. Menurut Hasan Goges yang merupakan bekas duta Turki ke Greece dan Austria,
pendirian Turki itu adalah sah, di mana mereka mempunyai beberapa pertikaian dengan Greece di Laut Aegean seperti lebar perairan wilayah, persempadanan pelantar benua, hubungan pulau, termasuklah panjang ruang udara. Walaupun semua isu yang disebut itu saling berkaitan, Greece hanya mengakui kewujudan pertikaian pelantar benua. Kebanyakan pulau Greece di Laut Aegean terletak berdekatan dengan tanah besar Turki seperti Castello Rizzo atau Kos. Pulau-pulau tersebut telah diberikan kepada Greece di bawah Perjanjian Keamanan Paris 1947 dengan syarat demilitarisasi. Demilitarisasi bermaksud pengurangan tentera, senjata atau kenderaan ketenteraan daripada sesuatu daerah. Bagaimanapun, Greece melanggar peruntukan ini. Sementara itu, dari sudut pandang Greece pula, pihak Turki telah membuat tuntutan yang tidak disokong oleh status quo maupun oleh undang-undang antarabangsa. Greece menganggap Laut Aegean sebagai bahagian asas wilayah mereka, memandangkan beribu-ribu pulau dan orang Greek yang tinggal di sana. Selain itu, Laut Aegean adalah untuk Greece yang mempunyai kepentingan geopolitik dan strategik yang besar sebagai sepadan tenggara Eropah di timur dan Timur Tengah bersama dengan Laut Hitam. Asas undang-undang ditemui dalam Perjanjian Lausanne 1923, Montreux 1936 dan Paris 1947, di mana perjanjian yang ditandatangani di Lausanne dan Paris bertanggungjawab mengawal selir pulau yang akan dimiliki oleh negara mana. Walau bagaimanapun, Perjanjian Montreux bertujuan untuk menggantikan Perjanjian Lausanne sebahagiannya, dan Turki pada dasarnya telah memperoleh tuntutannya daripada perjanjian tersebut. Menurut penganalisis, status pulau-pulau Aegean mengenai demilitarisasi mereka adalah isu undang-undang yang kompleks dan kedua-dua pihak mempunyai tafsiran yang sangat berbeza mengenai pemahaman yang terhasil daripada perjanjian ini. Memandangkan iklim ketidakpercayaan semasa, sukar untuk membayangkan bagaimana rundingan dua hala boleh berjaya. Ambang konflik bersenjata. 2 tahun lalu, kedua-dua pihak berada di ambang konflik ketenteraan apabila ketegangan meningkat mengenai sumber tenaga di timur Mediterranean. Walaupun begitu, hubungan diplomatik nampaknya masih boleh berjalan. Walau bagaimanapun, pendirian Turki berubah secara drastik selepas Perdana Menteri Greece melawat Amerika Syarikat dan menggesa Washington untuk mempertimbangkan semula penjualan senjata ke Turki. Tindakan yang dilakukan Greece itu dilihat sebagai satu penghinaan oleh Presiden Turki, Erdogan. Dalam kenyataannya berkata bahawa dia tidak akan bertemu lagi dengan pihak Greece sehinggalah salah seorang ahli politik yang jujur berada di hadapannya. Sejak dari itu, pertelingkahan antara dua belah pihak nampaknya semakin buruk dan berlarutan sehinggalah berlaku gerakan ketenteraan Turki secara besar-besaran yang turut dihadiri oleh Erdogan. Malah penampilannya itu menjadi tajuk berita global apabila secara tidak langsung membawa kepada peperangan. Erdogan bukan sahaja memberi amaran kepada Greece tentang akibat daripada malapetaka yang bakal berlaku, tetapi turut menggesa jirannya itu untuk mengelakkan mimpi daripada berlaku agar tiada kekesalan di kemudian hari. Walaupun begitu, usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua belah pihak ini masih diteruskan sehingga ke hari ini. Kesatuan Eropah dan NATO. Pihak Kesatuan Eropah (EU) dalam kenyataannya berhubung konflik antara Turki dan Greece ini berkata bahawa hubungan kejiranan yang baik adalah lebih penting dengan mengenepikan langkah dan retorik yang nampaknya semakin meningkat. Manakala setiausaha agung NATO pula menggalakkan Greece dan Turki untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Walau bagaimanapun, keadaan semasa yang berlaku sebenarnya menimbulkan pelbagai persoalan di pihak Greece khususnya, dan seperti yang sering berlaku dalam kes ini, sukar untuk kita meramalkan apa yang akan berlaku seterusnya. Kebanyakan berharap bahawa retorik perang Erdogan hanyalah sebahagian daripada strategi kempennya. Dengan pilihan raya presiden yang semakin hampir, ditambah pula dengan keadaan ekonomi yang menyakitkan di Turki, di mana inflasi kini berada pada tahap 70%, sesetengah penganalisis positif bahawa situasi domestik di Turki mungkin memberi kesan kepada bagaimana konflik itu berlaku. Kesimpulannya, percubaan untuk menyelesaikan perselisihan faham mengenai Laut Aegean telah menyaksikan penglibatan pelbagai pihak seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Amerika Syarikat, negara Eropah, Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan NATO. Namun begitu, masih belum ada satu jalan penyelesaian maupun kata tengah yang dapat dicapai. Diharapkan kedua-dua pihak dapat menggunakan perbincangan diplomatik sebaik mungkin agar peristiwa seperti peperangan antara Ukraine dan Rusia tidak berlaku lagi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.